A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurusi acara, bahagia Tuan Pengurusi masjid, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam malam yang sangat istimewa, malam minggu. Malam ni kita korbankan perkara-perkara lain semata-mata untuk datang ke majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Hari ini kita lihat dalam diam tak diam kita dah selesai hari korban dan itu makna tak lama lagi dah nak masuk tahun baru Islam. Sekejap punya kan, dah nak masuk tahun baru Islam. Sampai tak sampai belum tahu lagi. Kan? Kita ni nyawa belum tentu sampai lagi. Tapi kalau ikut cita-cita mudah-mudahan sampai. Kalau ikut tak berapa hari lagi. Dan dalam pada masa yang sama, masa semakin berlalu, umur makin bertambah. Tapi yang paling kita nak kena risaukan, bagaimanakah kedudukan ilmu kita, bagaimana kedudukan amal kita, bagaimana kedudukan ibadah kita yang kita buat. Dan setakat mana, berapa ramai orang di atas dunia ni bersia-sia di atas muka bumi Allah ini, seronok, kan? Tiba-tiba apabila nyawanya dipanggil, barulah dia meninjau ke dalam karung bekalan dia, barulah yang dia perasan yang bekalannya masih kosong lagi. Pada ketika itulah andai dapat kuputarkan masa, itulah ayatnya, andai dapat kuundurkan masa semula. Jadi minggu depan hari Jumaat, hari Sabtu kita masuk dah tahun baru Hijrah. Dan pada malam ini diceritakan juga tentang pengurusan harta pusaka. Saya tak ada nak sentuh banyak sangatlah urusan harta pusaka ni, sebab kalau ikutkan tak tahulah teknikal ke apa, saya dimaklumkan oleh PA saya mula-mula dalam jadual tu buka buku baru tajuk tiba-tiba pengurusan harta pusaka. Kadang tersilap kira orang kan, mana dah bergaduh pula kan. Jadi malam ni kita cerita buku baru lah ya. Saya cerita orang. Tapi apa pun betul lah, dalam bab pengurusan harta pusaka ni bukan perkara yang main-main ya. Bukan perkara main-main. Dah masuk tahun baru ni, banyak-banyaklah bawa lah bertonang sikit, bawa belajar. Jangan main belasah, ini kita punya, tu dia punya tu. Dia tak dapat dah, dia nak perempuan, dia nak sulung, tak ada macam tu dah. Tak. Jangan makai sepeh sendiri. Kena ada ilmu ya. Yang mana kalau kita cerita pasal bab harta pusaka ni, segala apa yang menjadi kepunyaan si mati, yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada harta benda, hak-hak dan apa-apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Tu. Tapi saya tak masuk detail, jangan risau. Tak ada rasa detail. Jadi dalam cerita tentang buku baru lah, buka buku baru ni, maknanya bila hijrah ni ada macam-macam maksud lah. Apa maksud hijrah? Apa maksud perubahan dia?
perubahan yang kita kena buat ni dalam hidup kita ni. Perlu ke kita berubah? Kau berani kita cakap Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 sampai bulan 6 rasa perangai saya elok ke? Tak ada mana nak ubah dah, perfect dah. Tak berani cakap lah kan. Tak berani tu. Perangai pun macam-macam kan orang sekarang. Orang yang hafal 15 juzuk pun kena tangkap macam tu. Dan tak pening tu. Tapi telahan saya lah. Saya tak tahu telahan saya lah. Tak ada mana orang yang hafal 15 juzuk boleh perangai macam tu. Tak tanya saya lah. Suruh imam tasmik ni sikit nak tengok. Jangan-jangan huruf ke? Bukan juzuk, huruf ke? Huruf pun ABCD ada baca. Tak tahulah. Tahu nak perangai kan? Bayangkan Islam melarang sama sekali kita ni sebagai Islam akhlaknya menghina agama orang, menghina fahaman orang lain. Kita tak hina. Punyalah jaga akhlak dan adab kita, tak hina fahaman orang lain. Tetapi bayangkan kita melarang hina, kita hina agama kita sendiri. Kan tahu. Macam tu lah. Bukan kita lah orang tu. Kan? Jadi perubahan-perubahan yang nak kita buat, dikatakan hijrah ini perubahan, perpindahan dari segi bahasa, perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tak faham daripada satu tempat ke tempat yang lain, kalau tak faham lah tempat tu. Jangan apa ya orang Bukit Senggih ni lebih kurang kan burak kan. Kan. Daripada satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan. Dan masalahnya kalau kita tengok perubahan hijrah yang dimaksudkan yang paling popular sekali, paling masyhur kan, kita diceritakan penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Yathrib. Itu semua tahu lah. Tahu macam tu je lah kan, tahu. Tapi yang paling penting ibrah di sebaliknya. Nabi berpindah daripada satu tempat bukan satu benda yang mudah, tapi Nabi buat. Nabi diperintahkan masa peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dibawa oleh Jibril sebagai turis guide pada malam tu sebelum nak pergi ke Palestin tu. Ditunjuk tu Bukit Tursina. Okey. Tu Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam. Oh ya Allah. Tu kau nampak tu. Itulah dari Yathrib. Tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Nabi dah dapat gambaran akan berhijrah tak lama lagi. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tapi tak tahu bila. Nabi dah ready. Bila Nabi diperintahkan untuk berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Tak ada lah banyak cakap nanti lalu. Besar-besar tak boleh. Tak ada. Sebulan ni boleh tak? Sebab orang semua keliling nak bunuh Nabi. Kan? Ditawarkan 100 ekor untuk kepala Muhammad. Macam tu. Nabi tak ada mengelak dah. Cuba kalau kita dapat surat perpindahan daripada Melaka ke Negeri Sembilan. Mulalah surat semua sampai. Permohonan penangguhan kerana ada urusan yang belum diselesaikan. Kan mohon penangguhan selama 3 bulan. Dalam masa tu cari kabel. Kalau boleh tak nak pindah. Ada macam tu. Tapi itu manusia kan. Tapi ni perintah Allah. Nabi tak ada bunyi tak ada. Dan Allah suruh nak pindah. Perubahan yang dia buat sebab Allah suruh. Bukan sana meninggalkan kampung halaman. Nak pergi ke tempat yang baru kan? Dan ketika Nabi nak keluar tu tunjuk semangat setia kawan macam mana. Pada ketika itu Nabi berstrategi sebelum keluar. Dia pesan ke Saidina Ali, kau ganti aku ke tempat tidur ni, boleh tak? Boleh. I feel so honored, dia kata. Aku rasa sangat bertuah betul lah.
Rasa seronok pernah sebab dapat berpeluang menjadi sebahagian daripada peristiwa hijrah. Selubung lah dia kat katil Nabi tu, kat tempat tidur Nabi tu. Macam tu lah. Dan itu satu peristiwa hijrah, itu satu maksud hijrah. Tapi Nabi dah sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah hijrah. Tapi yang ada cuma niat dan jihad. Faham tak? Niat dan jihad. Kenapa Nabi sebut niat? Nak beritahu niat pun susah pun. Contoh paling senang ni, saya boleh tengok perubahan muka ni kalau saya sebut ayat ni. Contoh niat berhenti mokok. Rambut tak berubah muka. Kan? Jadi kalau dia dapat dia mokok tu suruh niat berhenti mokok. Niat pun bayar. Bayar tu. Kan? Susah. Kan? Niat tu susah. Apatah lagi perjuangan jihad nak buat apa yang kita niat. Tu dia. Kalau pergi masjid ke Pulau Pinang, banyak masjid ditampal dia tu keputusan majlis fatwa pasal rokok. Ke luar dinding masjid, saya tak tahu kenapa. Ke masjid, ke kedai-kedai tak ditampal kan? Ke masjid. Fatwa hukum apa? Haram. Tak ada makruh-makruh, memang haram. Jadi pada siapa yang isap rokok tu, kan susah nampak berubah rokok tu. Itu pula poin kan. Tak senang ya. Ini nasihat saya faham. Susah nak berhenti rokok ni. Tapi biar kita berhenti, saya faham. Bosan palu ni. Sebab mudarat ke orang lain banyak dengan rokok ni. Saya ada kawan seorang, dia isap rokok 30 batang sehari. Banyak betul. Dia jadi habis tu sambung. Lagi tahu daripada yang pahat. Puksam sambung. 30 batang sehari. Jadi cuba buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari. Minggu depan kurangkan jadi 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi mampu contoh. Tak sampai berhenti. Maka mudah-mudahan Allah Maha mengetahui, Allah tahu kita sedang berusaha nak berhenti. Itu nasihat saya. Okey, satu. Okey. Saya cuba kau berjaya lah kan. Pak orang perempuan pun naik polak dah orang lelaki sokong. Itu macam ni. Lepas tu saya cakap dengan budak tu, kau tak payahlah sokong cacinya. Lah. Macam tu lah. Jadi perubahan ni maknanya hijrah ni pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Mana ada ruang dan peluang untuk kita mengubah diri kita. Tetapi waktu Nabi berhijrah dulu, bukan semua berhijrah dengan Nabi ini betul-betul nak hijrah. Bukan senang. Bukan senang. Itu sebabnya keluar Nabi sebut apa? Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajra ilaihi. Dalam hadis yang popular, inna a'malu binniyat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Dalam hadis yang sama Nabi sebut man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang berhijrah itu kerana dunia, aw amaratin yankihuha, ataupun kerana wanita yang dinikahinya, dan secaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Fa hijratuhu ila ma hajra ilaihi. Dalam kisah itu ada seorang pemuda, dia ikut Nabi berhijrah sebab dia gemar ke satu perempuan tu. Perempuan tu ikut Nabi hijrah, jadi dia pun ikut sebab dia perempuan. Jadi dia akan dapat apa yang dia tuju. Datang masjid malam ni, apa tujuan ni? Nak dengar ceramah, nak dapat ilmu, pek pahala. Dan datang malam ni dan dapat selfie, jadilah pek selfie.
Samsul debat sampai selfie dengan dia. Wih. Gagam nak tengok kampung sekolah tu. Pergi pelocap dan ambil gambar. Dan nak yo tengok contoh. Tengok niat kita apa. Kenapa kau datang semayang kat masjid tu? YB datang gila kau takkan dia tak datang. Kan dia tak nampak muka dia kan. Contohlah kan. Kita kena dapat apa yang kita tuju. Silap-silap yang tuju pun tak dapat. Jadi kalau kita tengok Nabi ni, pengajaran dia besar. Ibrah di sebalik penghijrahan Nabi itu besar. Saya tak nak sentuh lebih nak. Sebab minggu depan dah ada plan pula ceramah amal hijrah masjid ni. Agaklah. Jadi biar ustaz lain tu sentuh lebih sikit kan. Nabi nak keluar tu bukan senang. Tentera kafir Quraisy dah standby keliling rumah nak bunuh Nabi. Nak beritahu apa? Perubahan bukan senang. Nak berubah ni bukan senang. Keliling. Tapi Nabi lari ya. Nabi menyuruh kata. Nabi yakin Allah bantu. Tak ada Nabi lari dah. Nabi keluar. Kan? Dengan izin Allah. Kan? Dengan izin Allah. Nabi keluar. Tapi tentera-tentera itu dia tak nampak. Walaupun dia memandang. Kemudian Nabi ambil pasir. Nabi taburkan ke atas kepala tentera Yahudi ni, kafir Quraisy ni, letakkan kafir Quraisy ni ke atas kepala tu, dia tak ada nampak tau. Letak. Apa ayat yang dibaca? Dalam surah Yasin. Apa surah? Apa ayat kan? Apa dah? Apa ayat ni? Allahumma bismika. Apa ayat ni? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fa hum la yubsirun. Dia memandang tapi tak dapat tengok. Dia pandang, tak tengok, tak nampak. Naik masuk highway itulah ayat baca. Kalau nak ngelakkan speed trap. Kan? Baca. Menuju ke Johor tu kan. Ke bawah-bawah flyover tu standby ada polis tu. Dia memandang tapi tak melihat. Kono juga lah ustaz. Makna polis tu dah baca dulu ayat tu. Dia nampak kita lah tak nampak dia. Kacau kan. Macam tu lah. Hati-hati je lah kan. Jadi Nabi lalu tiba-tiba ada seorang orang kafir Quraisy nampak Nabi lalu. Dia baik kau buta kau. Muhammad dah lalu tadi. Apa kau biarkan? Apa kau tak tangkap dia? Tak ada lah mana tu kami tak nampak. Iyo dia lalu depan kau tadi. Mana kau jangan nak buat cerita. Tak kait pun. Jadi nak kata Nabi lari tak betul. Orang cakap Nabi pelarian tak betul. Tapi Nabi berstrategi. Nabi naik sampai duduk dalam gua apa? Gua ni lah. Gua mana? Gua Sur kan? Dekat sana Nabi susun strategi. Sembunyi dulu kat situ. Susun strategi. Dan Nabi waktu tu, bila Nabi keluar, Nabi nak apa? Nabi nak mulakan perjalanan tu. Nabi tidak mengikuti jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Nabi jalan yang Nabi ikut dia jalan yang susah. Siapa pemandu pelancong dia? Itulah dia. Siapakah pemandu penunjuk jalan dia? Siapa? Abdullah bin Uraikid. Dia yang tunjuk jalan. Dia bukan Islam. Tapi dia pakar solok belok jalan dia. Bawa ikut jalan colah-colah yang susah. Bayangkan, nak beritahu bukan senang. Jalan kita mungkin tak sama dengan orang, tapi itulah dia. Orang lain daripada kecil belajar agama. Contohnya, kita ni dah tua baru nak belajar. Susah lah. Itulah dia cabaran nak berubah. Kan? Alif nampak ain. Kan kacau tu. Kan? Cuba tengok Piramdi tu. Pendekar Bujang Lapuk kan payah. Sorry mengaji tu. Dia nak nunjukkan susah.
Kan? Tapi tidak bermakna kita putus asa. Kita berusaha untuk jadi baik. Ada orang sahun gitu, macamlah kau tu baik mana? Memang dia tak baik. Tapi anggaplah ni usaha dia nak jadi baik. Tentu aku cakap. Habislah hujah itu. Ya, macam kau baik benar menyampah dan tengok. Kau menyampah, kau jangan tengok. Dia ni nak cuba jadi baik. Dia ni tak tahulah berapa hari hidup kan. Hambanya tu. Nabi pun berjalan sampai. Dan semua yang nak ikut Nabi, kena tinggalkan apa yang mereka ada di Mekah. Salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni kaya-kaya, bisnes banyak, homestay, tak adalah ni saya tambah. Tapi dia ada perniagaan yang banyak lah. Paling kaya. Tapi dia kena tinggalkan kekayaan ni sebab dia ikut Nabi. Adakah dia merasa kesal? Tak. Malahan dia yang mengajak semua. Mari kita ikut. Mari kita ikut Nabi. Mari kita berhijrah. Dia ajak mempelopori. Di tangan dia tu hanya ada 2 barang saja. Apa barangnya? Top up dengan handphone. Nah, itu kita tak tinggal terus kan? Handphone. Ke tangan dia hanya keju dan minyak saja. Abdul Rahman bin Auf. Keju dan minyak. Kemudian sampai perjalanan Nabi itu, Nabi singgah, Nabi sampai ke masjid apa? Masjid Quba. Ini saya ringkaskan ni. Perjalanan tu panjang, ada cerita tu, tapi ringkaskan. Maknanya mal hijrah sok kena panggil lagi. Tahun depan dah pula. Tahun ni dah ada perancangan yang ustaz lain. Jadi benalah Masjid Quba. Masjid Quba dulu tak macam sekarang yang kita pergi kan. Kita pergi dah lawa, dah elok masa Nabi. Tapi Nabi bina dengan kudrat Nabi sendiri, sama dengan Sayyidina Abu Bakar, sama dengan sahabat. Dan begitu juga selepas itu Nabi disambut dengan cukup gembira oleh orang-orang Yathrib Madinah hari ini. Bernasyid Tala'al badru alaina min zaniyatil wada. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak tu? Itulah grup marhaban perempuan. Setiap minggu marhaban. Tala'al badru alaina. Itu sama kan? Baru tahu kan? Tu tadi saudara benar pula kan? Wajaba syukru alaina mad'a billahi da'. Macam itulah lebih kurang kan? Telah datang bulan purnama kepada kami. Seronok betul nampak Nabi datang. Bawa robot, semua nak pujuk Nabi tidur mah dia. Jadi ketika sampai rumah yang pertama Nabi tidur, saya nak tanya, siapa yang dah pergi Mekah, dah pergi umrah, pergi haji? Angkat tangan. Dah pernah pergi umrah, pergi haji? Angkat tangan. Tak ada yang pergi tu. Janganlah bongat lah. Tak mengaku, takut kau nak tanya kan. Kalau perasan dekat Babu Salam tu, dekat pintu masuk Masjid Nabawi tu, dekat luar sikit daripada pintu Babu Salam tu, dia ada satu macam tembok. Ada seorang lelaki jaga situ. Satu tembok, dia tak letak tanda apa pun. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Rumah yang mana Nabi bermalam malam tu? Abu Ayyub Al-Ansari. Cik dia punya hangguk, poi tak poi lagi. Kan. Tak apalah, cukup saya cerita. So, siapa pergi merasa pergi umrah so, tengok. Ya, yang dah pergi dia cuma ingat-ingat balik. Dia ada tembok tu, dia tak letak label. Sebab kalau letak label, ada orang negara tertentu akan dipujur tempat tu. Tak ada kerja lain. Adalah orang negara tertentu tu melulu-lulu. Tak boleh kan. Ada yang puak-puak macam tu.
orang luar ni. Kan? Ha. Jadi Nabi masa tu Nabi mempersaudarakan puak Muhajirin yang berhijrah ni dengan puak Ansar penduduk di Yathrib. Antaranya termasuklah Abdul Rahman bin Auf ni. Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan sebabkan dia ni bisnes, dia ambil orang yang latar belakang bisnes enggak. Kau bersaudara dengan dia ni, ha. Aku persaudarakan kau dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni kaya-kaya. Tanah banyak, kebun kurma banyak. Dia tahu. Wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada ladang kurma banyak. Kau pilih kau nak mana, wahai saudaraku. Tak apalah, aku tak nak. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah merahmati kamu, wahai saudaraku. Aku tak nak susah yo. Tak nak. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara. Hari ini orang Senggih Hill, bukan Bukit Senggih tau. Bukit Senggih okey ni, Senggih Hill. Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Tu ramai ni, ramai. Orang tu susah ditokan lagi. Aduh. Dia tak nak, tak apalah. Kalau macam tu, kalau kau tak nak tanah aku ni cengah. Bini aku ramai ni, mana satu kau nak? Kau pilih. Open tender tau. Bukannya kau ambil lah ni, ha. Pemalis sekor ni kau ambil lah. Dia tak nak. Tak. Open. Ni bini-bini aku ni, mana kau nak? Kau pilih lah, wahai Abdul Rahman bin Auf. Mana kau nak? Kau cakap je. Kalau kita cengah dah kan. Agak kalah kan. Tapi Abdul Rahman bin Auf, segala puji bagi Allah. Semoga Allah merahmati kamu, wahai saudaraku. Aku tak nak. Habis kau nak apa kan? Cukuplah kau tunjukkan ke aku ni mana jalan pergi ke pasar. Aku nak berniaga kat situ. Pergi dia berniaga. Berbekalkan modal tadi, keju dan juga minyak. Niaga dia. Dengan tahap pasar di Yathrib itu dimonopoli, didominasi oleh puak-puak Yahudi. Tapi sekejapan saja. Nabi doakan Abdul Rahman bin Auf ni. Sebab satu hari itu berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbau bau wangi-wangian orang. Kalau bau wangian macam tu, mana orang baru kahwin? Kau bernikah, kau wahai Rahman bin Auf? Ya betul, aku berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Semoga Allah merahmati kamu. Buat kenduri dia. Bukan buat kenduri macam mana nak? Kau jamulah orang, paling tidak seekor kambing. Walimatul urus. Tu sebab sunat buat kenduri tu. Jamukan kambing. Kita jamu tak kisahlah, kau boleh lambu. Kau dinosaur, T-Rex, bagilah. Kau apa yang besar kita boleh bagi. Lambu kau bawa itu korban berapa ekor? Sini 7. Wah, 7-8 ekor kan. 7-8 ekor kan, banyak lah kan. Tahun ni ramai dah, alhamdulillah. Saya pergi ke mana tu, kat Belah Jasin juga. Siap dapat baju t-shirt Syamsul Debat, tim korban. Saya pun dapat baju korban masjid tu. Siap ada nama lagi, ada sponsor. Baguslah, semangat tu nak bagi galakan tu. Jadi Abdul Rahman bin Auf sekejapan yang mendapat perhatian. Semua orang suka berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf. Mana tak dia berniaga jual unta, dia beli unta 1,000 dinar, jual balik pun 1,000 dinar. Tak poning orang lain. Beli 1,000, jual 1,000. Mana untung ni? Untungnya ke mana? Kek tali. Tali ngikit unta tu lain harga. Itu dia jual berapa? 2 dinar ke 1 dinar? Dalam 2 dinar macam tu lah dia jual. Murah. Tapi maknanya apa? Maknanya dalam Islam sahabat Nabi dah lama dah mengajar kita berniaga pakai volume. Bukan Cina, bukan India yang ajar. Abdul Rahman bin Auf yang mengajar.
Lagi banyak orang beli, lagi banyak tali dapat jual. Betul dia dapat customer. Betul ni. Abdul Rahman bin Auf ni adalah antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Tapi dia yang paling last sekali masuk. Sebab apa? Botol yang banyak mana. Tak pernah satu event peperangan pun yang mana memerlukan kepada sumbangan dan derma, dia tak terbabit. Dia penyumbang terbesar. Malahan setelah kewafatan Nabi, Abdul Rahman bin Auf inilah yang menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Setiap isteri Nabi yang nak pergi ke pasar, dah ada 2 orang escort bawa barang apa semua. Urusan jual beli, aset apa semua, Abdul Rahman bin Auf jaga. Abdul Rahman bin Auf bayar insentif kepada keluarga yang terbabit dengan perang Badar. Setiap keluarga tu dapat tak kurang nilai duit kita hari ni RM100,000 satu keluarga. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf ditaksirkan lebih, kalau duit kita lebih 370 juta. Untuk apa semua kalau ditaksirkan lah. Tu nak tunjukkan apa ingat orang Islam tak boleh kaya. Boleh. Tapi yang ramai pula boleh kaya dengan membohong. Itu salah tu. Kan? Jadi mana kata dalam perubahan ni, berhijrah ni bukan senang. Tapi boleh buat tak? Boleh. Berubah daripada buruk pada baik, pada tak tahu kepada tahu, kan? Ada orang nak berubah pertama daripada aspek jahiliah dia. Dia nak berubah kepada tahu. Kenalah belajar, datang majlis ilmu. Ni majlis ilmu tak nak datang pilih penceramah pula datang. Kan? Malam ni tak saya dipahamkan jemaah masjid ni memang macam ni ramai setiap kali majlis ilmu. Kan? Setiap kali ceramah memang orang perempuan yang masuk dah tempat lelaki dia tak puas nak dengar belasan dengar macam tu lah. Kan? Bukan malam ni, dia memang setiap malam. Untuk makluman siapa yang baru hari pertama datang, tiap-tiap malam mana kuliah di masjid ni tu. Kan? Betul kan? Jangan lagi sabut duit banyak. Saya macam ada keluar kutipan Jumaat dicampur tu pakai telefon kan. 2,700. Kau tengok melampau di masjid ni. Duit banyak, program tak ada. Wah, dia cakap macam tu. Jawab balik kat dia, program banyak kau yang tak ada. Tapi itulah, saya tengok ramai botol ni melempah sampai keluar. Saya ingat tak kurang 20,000 malam. Terima kasih sambutan hangat pada Samsul Depan. Saya dengar malam ni budak nak berlumba ke pakai katil pun tak jadi malam ni. Semua datang sini. Saya tahulah tampik budak racing mana saya tahu. Kan? Saya makin belajar ke ITM ke London 3 tahun. London lalu gajah belakang. Lendu. Dulu lah. Kan? Daripada tak tahu jadi tahu. Kono belajar. Ada seorang hamba Allah. Pencen pengarah daripada Putrajaya. Pencen boleh ribu. Balik kampung jumpa imam. Imam boleh tak ajar saya solat. Sebab saya tak tahu solat. Bayangkan. Selama ni dia solat dia ikut orang. Dia tak tahu pun nak baca apa. Lepas tu ada lah yang cakap, dah tua nak belajar. Kena ingat ontak-ontak hadiah yang tua-tua ni nak belajar. Solat dia lebih baik daripada kita yang perasan elok. Cuba tengok pakai takbir tu, macam-macam ragam. Allah. Ada yang ada yang wah. Ada pula orang tu pendopan pula dulu. Wah, dia guru silat. Kan, dah tertarik lah belakang. Dari belakang baru sampai depan. Ada orang Allah lupa lah tarik ke belakang balik semula. Tak Allah.
Kawan yang sebelah dah mengharuk pokono sebelah. Yang seorang tu pula dia belajar masuk akid takbir tu dalam hati kena sebut sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tu yang Allah. Hajum mau berasa tak jadi dia tulis sebelum tu. Allah. Lupa tarik belakang dia. Allah. Macam-macam. Iya. Kan? Ya. Orang perempuan lagi dah tak tahu dalam telokong tu cecek-cecek mana tu. Ya Allah. Cahaya warna orang perempuan ni kan. Makcik yang kat mana kat Melaka tu ambil gambar dengan saya pakai telokong. Keluar dalam telokong je. Anda cik ni. Mini love lah. Adalah. Kan? Ajar. Macam mana sujud, macam mana apa, macam mana. Bawa pun belajar. Kan? Cantik tolong pantainya landai tambik perahu topi kuala. Biarlah buruk kain dipakai. Asalkan pono ilmu di dado. Tak tahu tanya. Malu bertanya sosek barik. Tak ada sosek jalan no, sosek barik. Kan? Iyo. Sebab apa tak ada sosek jalan no, sekarang dah ada map. Ada wish. Kan? Iyo. Sesuaikanlah diri kita. Ke kandang kambing kita ambil, ke kandang rimau kita mengucap. Mana mengaum ke kat rimau tu tak kena kau siapa. So confident dia mengaum dia. Ke rimau mau memang dia tokam tak ada kata tak kena kau siapa. Confident dia mengaum kan. Iya. Kita ni sebenarnya ada kejahilan kita. Mungkin tak semua ada kejahilan dalam bab-bab tertentu. Macam tadi lah saya mengaku tu orang. Untuk makluman ya, Tuan Imam semua. Saya pernah diminta ceramah bawa tajuk bab Hantu Pesakun. Dan kemudian saya bagi taklimat sikit, saya bagi huraian sikit dan saya bawa seorang anak murid tu, anak murid saya. Anak murid saya memang ahli bidang. Saya tahu malam ni kalau cerita Hantu Pesakun, Ustaz nak tanya lah. Kita belum lah dia tanya. Tanah tu lah dah belum dia tanya kan. Jadi sebelum orang tanya banyak sekarang, nanti kita cuba setkan yang lain. Saya bawa anak murid macam tu. Dia tu dia hafal lah. Semua sistem apa, semua kiraan yang hari ni pula semua dah ada. Ya, insyaAllah. Kita cuba. Makna kena panggil lagi lah. Ya, macam tu. Akal kan. Bukit Senggih ni bukannya asik. Kan? Cuma dah lama tak panggil. Kan? Bila lah saya datang panggil? Ada datang tak ada? Tak ada. Oh, kali tamu. Tempat lain lah. Pergi Bukit Senggih kan lah. Oh, kampung ni Felda. Yalah. Asyik baik. Patutlah ramai. Sini memang ramai. Subuh macam ni ramai. Aduh, subuh macam mana ramai di depan angkot. Yo, kau ni tak kan. Bola tu peranjat. Ya, ada kejalan-jalan tertentu. Tak tahu, tanya. Belajar. Jangan malu. Kan? Ada yang tanya. Contohlah sembahyang jamak qasar kan. Bukan semua orang pandai. Melainkan orang yang dah biasa travel bermusafir, insyaAllah dia akan cuba, dia akan tanya orang, akhirnya dia pandai. 1001 persoalan tentang solat jamak dan qasar. Macam-macam soalan tanya. Persoalan 2 marhalah pun bergaduh. Kan? Ada orang tu pernah ikut saya pergi ke Sabah. Cik ikut saya, kita jamak zuhur dengan asar. Oh, okay. Jadi asal ni tak payah semayang kan cik, kita dah semayang ke? Ya kok, senang ya. Memang Allah bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan ke itu. Malam tu maghrib kita jamak dengan isyak, tapi maghrib tetap buat 3 tau cik. Tak boleh pendek and 2 tau, tak boleh 3.
Okay. Lepas tu kita buat isyak 2. Okay. So pagi tu dia punya excited, dia tanya saya, subuh nak combine dengan apa? Dia tanya saya. Subuh dah memang pendek je, jangan nak jamak-jamak lagi, kawan. Kan? Nah, memang dah 2, tak jadi 1 dah. Oh. Lepas ni nak semayang tak. Subuh-subuh je. Ajar. Dan jadi banyak bono, mungkin ada yang tak tahu. Jangan malu. Saya pun bukan semua bono saya tahu. Mana yang saya tak tahu, saya tanya. Tu yang masa saya interview tauliah dulu. Ada dia tanya, kalau orang tanya soalan yang macam ni dan ustaz tak tahu, kenapa? Khabarlah tak tahu. Jangan nak mandai-mandai pula kan. Ada satu atuk cucu yang baru balik daripada kelas kafar, kelas Fadu'ain. Kau tang mana? Atuk ada pencen macam khabar. Kau tang mana? Tang kelas Fadu'ain. Kau belajar dengan siapa? Dengan Ustazah Jamilah. Ustazah yang lawa tu kau. Tu. Kau belajar apa tadi? Belajar pasal malaikat. Sekarang atuk nak tanya kau. Tanyalah tu. Tadi belajar pasal malaikat apa? Malaikat Jibril. Apa kau jual? Menurunkan wahyu. Pandai cucu atuk. Tapi tu kan, dah tanya atuk kan. Tapi tu kan lepas Nabi wafat, dah tak ada wahyu turun lagi dah kan. Habis tu sekarang Jibril buat apa kan? Haru atuk kan. Wah, soalan macam ni. Kau pergi tanya wan kau. Wan dia pula kat dapur, dah haru lah wan ni, buat masuk pinggan. Apa makak lah kau pergi tanya atuk kau tu. Atuk dia jadi pegang sok abang, macam mana akak ni. Atuk cakap lah tu. Jibril buat apa? Cucu tak dapat jawapan, tak payah hati. Cakap lah tu. Cerita lah tu. Sudah atuk ada bongi. Jibril sambung atuk kau makan pencen. Puasa betul. Kau tak tahu khabar lah. Wallahualam cu, tak ada siapa yang tahu dah. Entah Jibril tengah tengok kau ni. Tak apa soalan yang kau tanya. Azan.
Okey, kita sambung ya. Jadi perubahan yang nak kita buat, perubahan yang nak kita buat, walaupun kita ni berdosa, kita rasa kita ni banyak dosa, tapi Nabi dah sebut sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Dan pentingnya apa juga yang kita buat, kita lakukan didasari dengan niat. Dalam bekerja misalnya, kalau ada 3 perkara ni, insya-Allah dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah caranya, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik nombor 1, mesti perkara yang baik. Kerja kita tu insya-Allah kerja yang baik. Makan gaji, kerja swasta, tak kira pun baik. Diizinkan oleh Allah, tak ada salah laku, tak ada kita melanggar tata cara, amanah kita jaga, insya-Allah. Dan yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Rupanya niat juga menjadi kayu ukur. Yang pertama saya sebut tadi, berhijrah daripada kejahilan. Yang kedua, berubah daripada tabiat buruk kepada tabiat yang lebih baik, sekaligus meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya. Yang paling susah adalah mereka yang keluar daripada topik-topik yang tak elok. Memang susah. Contoh, banduan. Dia mungkin pernah terjebak dengan dadah. Sebagai masyarakat, kita kena bersikap positif, husnuzon dulu, sangka baik dulu dengan orang. Kadang-kadang ni ramai yang keluar, akhirnya mereka sanggup buat jenayah lagi biar dia kena tangkap, sebab dia rasa dia lebih bahagia duduk dalam penjara. Ada orang yang macam tu, berulang kali dia masuk penjara, dia tak kisah pun dah. Sebab keluar masyarakat taklah bagi tempat kat dia. Orang menganggap dia akan ulang buat kesalahan yang sama. Sedangkan yang lain tu bukan baik benar, bukan kata semualah. Ada di kalangan kita bukanlah baik benar, cuma Allah lindungi kita. Itu cerita. Ya? Dan begitu juga orang yang ingin menjadikan rutin hariannya, tingkah laku hariannya bermanfaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu pun satu bentuk penghijrahan. Jadi persoalan yang paling besar dalam bab perubahan hijrah ni adalah bagaimanakah caranya untuk kita terus kekal istiqamah untuk berubah. Macam mana nak tahu jadi baik? Maka ada peribahasa menyebut sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Maka buatlah, ikut berfasam. Dulu tak reti semayang, belajar semayang. Dah pandai semayang, sembahyang awal waktu, tapi semayang seorang-seorang. Dah semayang seorang-seorang, upgrade lagi, semayang jemaah. Datang masjid, macam ni punya lawa masjid, tak datang semayang jemaah, rugilah. Kapet tobal, sujud terbenam muka. Ada tadi melantun kepala nenek laju, melantun nenek balik. Nak tunjuk ada spring, bertuah batu. Selesa masjid, kipeh berapa banyak. Aircon ada lagi. Siap letak reben biar nampak dia tengah bergerak. Reben tu sawang. Reben nampak aircon buka, kipeh buka. Nampak kan? Jadi makna kata kita dah kena bersyukur. Salah satu tanda syukur dengan tindak tanduk kita datang beribadah ke masjid rumah Allah.
Dan bila orang datang ke rumah Allah ni nak berubah, kita kena sambut dengan baik. Jangan kita salam lah, kau hal tiba-tiba datang. Kawan tu baru nak ubah, kau sound pula dia macam tu. Kau apa hal tiba-tiba datang? Saja tengok masjid, nama tak datang. Kau kalau datang hari ni, besok tak datang lagi. Besok tak datang. Tapi orang kalau tak biasa datang, tiba-tiba datang, ada juga sebab nak kedui. Tiba-tiba datang. Saya tanya lah, imam mana imam? Imam mana imam? Yang dia tanya imam lah. Bongkak atau imam? Imam mana imam? Ya lah imam lah, minta maaf lah. Tak perasan nama. Kau semai mana semua? Sini lah. Kalau kau tak perasan, dah imam pandang nopat, salah imam pula pandang nopat. Kalau penyanyi itu semua pandang penonton kan. Imam kan pernah semayang pandang jemaah gila. Kan? Macam tu lah bagi galakan. Seronok tengok sahabat-sahabat datang masjid. Selalu datang ya. Menyeramaikan lagi jemaah gitu. Nabi kalau ikut hati Nabi. Nabi bercita-cita kalau ikut hati Nabi, Nabi nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Bayang? Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah kan. Dah imam tak ada kerja lain pergi bakar rumah orang. Kebetulan dah imam nak lambat sikit sampai dah rumah dia lepas bakar. Contoh kan. Tapi Nabi nak tunjukkan pentingnya semayang jemaah. Tak semayang jemaah. Semayang jemaah kan relax. Ikut dia. Panjang benar baca. Mana ada panjang? Imam baca panjang tadi. Cuba tengok. Dia baca ayat panjang. Tapi bacaan dia kemas, lancar, teratur. Tak ada rasa lama tu. Mana nak dapat masjid azan macam Masjidil Haram punya azan. Oh, gitu. Makan kan makan sungguh. Nah, imam pula kan baca ayat panjang sikit dah mula. Panjang lah baca ayat. Berubah tu kena ubah tu. Kan? Panjang sikit marah. Cari menantu kan. Jangan cari menantu yang baca surah pendek. Kau apa ayat yang kau dah hafal dah? Saya baru hafal juzuk 1 sampai juzuk 10. Jadi pakcik baca satu ayat kau sambung kan. Jangan bagi susah, jangan bagi yang senang-senang, bagi ayat susah. Kau sambung ayat ni. Inna a'tainakal kautsar. Sambung. Tengok. Bangun lupa dah. Contoh. Itu kita cari menantu tu ada 3 orang datang. Seorang tak semua nak ke anak Kau nama kau siapa? Nama saya Ahmad Qausar. Kau baca surah Al-Qausar. Senyum dah. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Bagus. Kau nama kau siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kawan yang ketiga tu nama Palu. Nama Yasin. Wah, padam. Mampu ada nama wakar dan ini. Kau? Siapa nama kau? Pakcik. Itu orang ni, nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Allah Wahad. Lagi panjang lah nama golak daripada nama betul. Betul. Kau nak memohon agak-agak nama golak pakcik itu. Iya, berubah. Jadi, bagaimana cara dengan istiqamah? Pertama, nak buat perubahan, matlamat mesti jelas. Aku rasa, aku nak perbetulkan bacaan Al-Quran aku. Jelas. Aku nak perbetulkan solat aku. Dalam perbuatan solat, pakar teoretik solat telah membuat kajian. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, manakah perbuatan yang paling tenang sekali? Mana perbuatan yang paling tenang sekali? Mana? Mana, cik? Mana? Perbuatan yang paling tenang mana?
Dalam akid takbir, rukuk, sami Allah maha iktidal, sujud, duduk atau duduk sujud. Mana yang paling tenang? Koma pula dia. Mana yang paling tenang? Sujud. Ramai cakap sujud. Itu lolam tu. Kalau tenang time sujud, jago-jago, jangan sampai leno. Bodongku pun ada orang sujud. Tapi perbuatan menurut kajian seorang doktor yang berbangsa Cina, chiropratik salat, perbuatan yang paling tenang adalah waktu daripada bangun daripada rukuk, kita berdiri tidak sami Allahu liman hamidah sebelum turun sujud, itulah perbuatan yang paling tenang sekali. Tapi takkan dapat pada orang yang berkecapui di solat atau berkecapui menabut berdosa sama Allah la ilaha illallah. Berlumur rupa dia sakit paut nak terberak. Kalau sakit paut pergi selesai kan. Jangan kau babit dengan perbuatan solat tu. Dah buang air apa semua, baru semayang dengan tenang. Itulah ya. Itu pertama, mesti jelas nak buat apa. Kedua, melazimi taubat. Membiasakan minta ampun dengan Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya setakat bulan Julai itu belum ada dosa ni. Mak, jombo pula. Ada dosa tak? Mesti ada dosa. Tadi saya berjalan ke Senia pun dah ada dosa orang. Tinggi Samsul debat, mengumpe. Berdosa tu. Buka pula emas. Dalam TV nampak tu, ajar betul. Itu pengumpik tu. Saya maafkan dah tu. Tapi saya maafkan dah, saya siap, tak salah. Aduh, yang mengumpik kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala. Panjang pula imam dibaca dalam hati. Mengumpik. Dalam hati lah, dalam hati mengutuk. Bila nak mati imam ni, la ilaha illallah. Dia kono dapat kat sini okey. Ada sono kono kat kampung Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuk pula. Batuk banyak. Alhamdulillah tak penganjat. Aduh. Ni lah dapat yang togak steady. Itu terlupa pula. Ingat tak kisah yang mu'alaf tu, yang dah besok goreng pisang kat luar masjid. Yang mu'alaf tu, dia Muslim. Dia besok lepas asar tu, dalam pukul 5 ke 6 tu, dia besok menjaga start pukul 6. Tapi pukul 6 tu, dia baru colo-colo pisang itu dalam topung. Colo-colo pisang dalam topung. Azan maghrib, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lopeh pisang yang dah colok topung tadi, dia lopeh dan kuali besar. Timing ni memang sedang elok, tunggu imam semayang. Sampai imam, Assalamualaikum warahmatullahi maghrib kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun sedang elok, dia angkit pisang tu cantik warna. Timingnya memang macam tu. Apa malam tu imam tu kaya. Tak kenapa malam tu imam banyak nak fikir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum
Imam pun heran pula kat situ. Tu imam tak jumpa muncul dah. Wala antum abidun nama abud. Wala ana abidun ma abantum. Yang mualaf ke belakang. Hangui lagi. Hangui lah pisang dan aduh. Kalau orang tu ilmu, dia tolonglah. Lakum dinukum. Subhanallah. Lakum dinukum. Pandailah imam tampil balik. Dia tak ada ilmu, dia tak sabar. Itu waliyadin tak ada bagi kok. Lakum dinukum waliyadin. Memang dapat dibatal semayang berburak dia. Itulah dia. Kodoh belajar. Ya. Melazimi taubat. Ya. Jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum sempat aku mengulangi dosa kali ini, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada satu hari Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu baginda SAW bersabda, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Lalu baginda bersabda, aku wasiatkan kepada Muaz, jangan tinggalkan bacaan setiap kali di akhir salat, hendaknya kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, mulakan dengan perubahan yang ringan-ringan. Jangan gelojok, jangan tergesa-gesa nak mengubah semua perkara sekaligus. Jadi makna kata kita berubah tu mungkin buat sedikit demi sedikit. Macam saya cakap tadi, mungkin kita rasa bacaan Quran kita tu yang paling penting, sebab takut bacaan solat kita tu tak betul. Kita belajar. Belajar. Jangan kita tak belajar. Kemudian pilih persekitaran yang sama, yang sesuai. Tanya kawan-kawan yang pergi kuliah duha, ikut kawan-kawan. Orang lelaki dia tak boleh mendidik isteri dia agama, jangan kita halang dia hadir kelas agama. Ya. Jadi mana kata pilih persekitaran yang sesuai. Kadang-kadang dia nak ubah jadi baik, tapi bercampur dengan kawan-kawan yang tak baik pun susah. Kawan-kawan semua kaki nombor je. Saya tak berjudi Ustaz, ikhtiar mak ayat. Tikam-tikam dia tu dia berburak lah tu. Anak kau berapa orang dah? 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, 2. 5302. Jadi kono pula tu. Tu tak boleh lah, kono second prize. Siang belanja je ke masjid. Oh, ajar betul. Kan? Iyo, berubah apa? Contoh kan, aku ingat aku nak mula bersedekah lah. Aku nak sedekah ke masjid. Sedekah, bagus. Hari kami malam Jumaat bila baca Yasin tu, tanya imam, "Mam, biasa baca Yasin berapa ramai?" Biasa berapa ramai? Yang baca Yasin malam Jumaat biasa berapa ramai? 80. Oh, okeylah. Dia dengar Samsul Debat nak datang. Setiap simpang nampak banner. Imam, saya ingat saya nak sumbang lah makanan, nak jamu orang kampung kat Felda ni. Agak-agak lah Samsul Debat datang ceramah, bajet makan berapa ramai? Agak berapa ramai? Berapa ramai tadi? Dia kata kita target dalam 500. Lain kali lah mam, tak dapat tu. Tak dapat dia, tak jadi dia. Orang 500 tak jadi dia. Tadi 80 boleh lagi tu, 500 tak dapat dah. Jangan macam tu, sikit baik cara sikit, kan? Tak apalah mam, saya sedekah lauk untuk VVIP. Boleh. Samsul Debat kau malu apa? Perlu sakit cap. Lah. Ni berapa? Kita target 500 orang. Macam ni mam, saya bagi tembikai sebiji, potong 500. Nipi betul. Bapak korok kuda. Bagi je lah. Tahulah imam mengajar kata bikai tu nak bagi ke mana kan. Upgrade lah sikit.
Kan sikit-sikit. Sedekah sembahyang Jumaat banyak pisang. Pisang tak habis. Pesan gayut di belakang. Mengunjungkan pisang. Tukar. Imam, saya ingat, saya upgrade. Saya tak nak bagi pisang lagi dah. Dia bagi apa? Saya bagi nugget. Oh, nugget. Saya bagi buah anggur. Apa? Seedless grape. Oh, tak ada biji. Oh my. Masa tu masuk dalam khutbah. Kepada semua jemaah, fokuslah pada khutbah yang disampaikan. Jangan sibuk mengonjolkan buah di belakang. Ingat orang kemudian. Imam lah sekali keluar tak merasa anggur tu. Bukan sinilah sampai lagi. Asing ada siap kan? Kan tak faham kan? Itu dia. Ya, berkawan dengan orang yang baik, berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, orang yang menghasilkan minyak wangi, maka paling tidak kita dapat wangi. Kalau berkawan dengan tukang bosi, mungkin percikan api mengenai pakaianmu, kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi cari yang sama dengan kita tujuannya. Yang keenam, jaga salat. Ingat tak kisah Nabi Isa tu? Ada seorang tu dia nak berubah. Dia khabarkan Nabi Isa, wahai Isa, boleh tak aku nak ikut kau bermusafir. Nabi Isa makan senang nak ikut musafir dengan aku ni. Tak kisah, aku nak ikut kau. Kalau kau nak ikut aku, kau mesti janji susah sama-sama, senang sama-sama. Sanggup tak? Pergilah mereka bermusafir. Dalam perjalanan tu bawa 3 keping roti. 3 keping roti. Ataupun orang Bukit Senggih sebut bread. Sebut roti tak faham, bread pun faham. Roti 3 keping. Jadi bila jalan-jalan, Nabi Isa kata, kita berhenti rehat sekejap. Aku nak pergi ke kampung tu sekejap, ada urusan, sekejap pergi aku datang. Kau makanlah dulu. Dia pun ambil sekeping roti, sadap pula roti tu. Dia cakap, tak apa. Nabi Isa tak perasan dia ni tau. Dia pun makan sekeping lagi. 2 keping makan. Jadi tinggal keping lah untuk Nabi Isa. Kan dah tak, dia kata susah sesama, senang sesama. Nabi Isa sampai, mana ada roti tu? Nabi Isa memang nak uji dia. Tinggal sekeping. Mana boleh sekeping ni? Kau makan 2 keping kau? Tak. Macam tu lah. Kau dah kata, betul tak? Tak ngaku dah. Oh, jalan. Tahu serempak lah dengan biawak. Biawak padang pasir. Sian ni biawak ni dah mati. Tentok ni dah mati. Nabi Isa pun ambil. Rasa ada gosok-gosok kepala. Mengelupu-ngelupu. Nabi Isa kan mujizat dan salah satu dia boleh hidup kan. Yang dah mati. Mengelupu-ngelupu. Hidup dia boleh. Hidup dia kan. Nabi Isa kata, heran tak kau? Heran tak? Tu tak heran. Kenapa nak? Tu tak heran. Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Kau makan roti tu tak? Tak ngaku tu dah. Tak ngaku dah. Tak tahu tu. Tak apa. Sambung perjalanan. Sampai lagi satu sungai yang luas. Nak menyeberang macam mana kita nak menyeberang ni? Wahai Nabi Isa. Tak apa. Kau ikut di belakang aku. Dia baca doa. Dia hontah itu kek itu. Berjalan nanti sungai. Oh jalan sampai seorang. Berjalan nanti hai. Heran kau. Heranlah berjalan nanti hai. Mau tak heran? Itu tak heran tu. Kenapa lah? Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Kau makan roti tu tak? Tak ngaku lagi tu. Sudah jalan. Tahu serempak dengan 3 buntil emas. Omeh-omeh. 3 buntil. 3 buntil omeh. Banyaknya omeh ni wahai Isa. Macam tu kita bagi 2. Jangan. Nabi Isa kata. Kita bagi 3. Macam mana lah? Kau ambil 1 buntil. Aku ambil 1 buntil. Nabi Isa kata. Ambil 1 buntil tu. Kita bagi orang yang makan roti yang satu lagi. Akulah yang makan tu.
Ngaku. Oh, sabarah betul. Kena Nabi Isa kata apa? Kalau kau nak, kau ambil lah. Aku tak nak sebab Omeh ini akan melambatkan perjalanan aku. Kau nak ikut aku tak? Tak apalah. Kau nak pergi, kau pergi lah. Aku tak ikut. Habislah dia. Gagallah dia. Itu part 1. Ada sambungan. Tunggu. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Waktu Nabi Isa meneruskan perjalanan, dia berselisih dengan 2 penyamut. Selisih dengan 2 penyamut. Penyamut tu tengah tuju dekat bunyi Omeh tadi. Buntil emas tadi. Tak sampai morning bagi kita mak dah dipancung, dah ditikam, mati. Mati sahabat Nabi Isa. Yang perompak ni pula punya cerita. Orang ni kita nak bawa ni, kita kena ada tenaga ni macam ni. Bagi aku jaga, kau pergi cari makanan. Kita makan dulu. Kemudian baru kita angkat. Boleh? Yang seorang tu jaga, yang seorang pergi cari putih. Yang jaga buntil Omeh ni, ini kalau aku ambil seorang ni kayu. Yang perompak pula dekat makan. Banyak Omeh tu tadi kalau aku sapu seseorang untung ni. Jadi yang dekat pokan tu diracun dia siap putih. Dia jalan, dia naik kuda datang. Yang perompak yang seorang tu dah ready menyuruh balik pokok. Dan lalu zap dia tikam tang belakang. Mati perompak tu. Botol gabung putih bawa tampakan. Dia kata, ni dia punya ni. Dia pun ambil putih. Dia makan putih berterabur tu, dia makan. Dia makan dengan dia mati. Akhirnya ketiga-tiganya bergelimpangan mayat tu tadi kat situ. Nabi Isa datang, Nabi tanya, adakah kamu bahagia? Nabi tanya, adakah kamu bahagia? Itu dia. Kan? Mengajar dunia ni tak ada bahagia dia. Kan? Kerja akhirat. InsyaAllah. Sebab dalam surah Asyura ayat yang ke-20, Allah beritahu, barang siapa yang mengajar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Itu sebab kalau orang fikir akhirat, bab hantu pusaka tadi tak gaduh. Tak gaduh, tak berceramah tak. Sebab dia fikir nak keuntungan akhirat. Sampai bertolak-tolak, tak apa bagi lagi aku. Saya bahagian saya tu sedekah lagi anak yatim. Sampai macam tu. Sebab nak kerja akhirat. Kemudian seterusnya, jagalah solat dan sentiasalah mengingati Allah. Dalam bertaubat ni, jangan jaga solat. Nak berubah, jaga solat. Apa-apa pun jaga solat. Kalau solat yang agama tak jaga, yang lain lebih lagi lah tak boleh jaga. Kemudian ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarallaha katsiran. Itu sebabnya kalau buat zikir, kalau buat tahlil kat masjid, join lah. Hari ni masyarakat dah mula pula rasa resah dan gelisah dengan tahlil. Mari tak ada. Zikir itu mengingat Allah, bukan tujuan-tujuan lain. Kita tak ada sampai berjoget, bergulit-gulit kelantang pun tak ada. Kita bertahlil nak ingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ada orang tulis itu. Habis ni tahlil ni menyusahkan keluarga si mati. Kalau dia tak ada duit, channel tak ada duit, tak payah buat. Apa susah? Ada tu tak ada duit, boleh tak buat kat masjid? Boleh. Orang masjid buat, tak ada kena bayar pun. Kenapa nak fitnah macam tu? Tak nak datang lah. Oh, bergaduh. Yang buat tahlil semua dengan kau. Yang duduk lepak tapi jalan dia tak baik apa tu, semua syukur. Baca Yasin kat kubur dengan kau. Ni tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca sahabat. Baca apa? Baca WhatsApp. Tu tak jangan. Kenduri tahlil kat rumah orang tuan rumah gue tu. Dua pahala yang paling besar. Pertama zikir, yang kedua makan. Kenapa nak makan pula? Sebab tuan rumah niat sedekah.
Malam ni menu kami Imam tak adalah apa no, tapi ayam Belanda. Malam ni kami alhamdulillah rezeki lah, kami bagi ikan patin steam. Malam ni kami bagi ayam goreng daripada restoran makanan segera yang warna merah yang ada orang rambut putih di luar. Saya tak nak sebut je nama sebab dia tak tajuk ceramah malam ni. Kan? Dia belanja makan sungguh-sungguh, tak ada masalah makan. Sebab niat dia niatkan pahala untuk arwah. Kan? Ni semua tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Ni punca apa? Media sosial. Kemudian bersyukur pada setiap proses kita. Maknanya, contohnya, alhamdulillah aku dah boleh mengaji, syukur alhamdulillah. Kemudian kita upgrade lagi, aku dah boleh hafal dah, alhamdulillah. Alhamdulillah aku dah tahu dah salat sunat, berapa banyak salat sunat aku dah tahu dah. Contohnya, kan? Jadi apa-apa pun kau janganlah apa disebutkan sebagai satu lagi nak puasa dalam bab ibadah. Jangan lupa untuk mengejar kesempurnaan ibadah. Saya tak sampai nak explain panjang lah. Kesempurnaan ibadah itu ada apa? Yang pertamanya mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikutnya. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patutnya ilmu tu jadi lagi baik, dengan ibadah jadi lagi baik, bukannya jadi lagi tahu. Dan yang keempat bermula dengan niat. Niat yang baik, baiklah yang kita dapat. Kan? Dan teringat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 Allah Ta'ala beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah niatnya fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati yajid fil ardh, dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas, katsiran wa sa'a, dan juga rezeki yang banyak. Tak risau. Tapi kalau saya berhenti kojo kecilnya, habislah gaji saya puasa. Kojo tempat lain pun tentu dapat macam ni. Kita tak yakin dengan rezeki Allah kalau cakap macam tu. InsyaAllah ada rezekinya. Ya, jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham signal-signal itu, saya faham. Akak tu dah 2-3 kali dah berubah topik dulu, saya faham. Kojak melunjuk, kojak bersilu, kojaknya kan, faham. Ya, jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja. Ucapkan terima kasih. Pak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alam-alam untuk ilmu, sebutir pasir kembang telah menjadi intan. Budak-budak Allah kalah nak menjolok buah perangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampai kilo kemudian ingat tajuk. Hati terkenang boleh menyambut jasa baik. Pihak tuan-puan mau jemput saya pada malam ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan ada masuk sekarang boleh tengok kat luar tu, betul lah tadi kata Imam tadi, ada orang menjaga kat luar tu. Ada yang menjaga minyak wangi, ada yang menjaga madu, ada yang menjaga kopiah apa tak kat luar tadi. Ada satu pula meja ajaib tu ada barang. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi juga untuk dibeli. Meja yang Samsul debat tu jangan main sahur dapat balik kan, kena tanya tu. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap. Semua tahu dah tu. Sambal yang mamak saya buat tu biasa tak cukup. Ya, dalam Shopee RM15, RM17. Dekat sini RM10 je satu. Begitu juga ada kuih semprit, ada sikit lah, tak banyak. Ya, untuk lebih-lebih daripada topik lain tu. Siapa yang nak, ambil lah dorang. Tu pun ada offer malam ni. Dan satu lagi, susu kambing Al-Am. Tu susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Lambik faham kan kan? Susu kambing orang lelaki dah kan? Susu kambing campur kurma, campur madu diizinkan tu makna madu lobah lah. Ya. Yang pertama, susu kambing ni tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Bukit Senggih. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih ulu hati. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kobel-kobel.
Mana dah mula semayang kat kursi tu amalkan, insya-Allah capai baik, insya-Allah. Satu kotak yang diperlukan. Kemudian dia sangat baik untuk orang yang eczema kata-kata kulit. Minum tak, jangan ambil mandi pula. Minum memutihkan pahala, ambil mandi. Baik untuk perempuan mengandung, untuk ibu, untuk baby yang lahir, untuk mengelakkan bayi itu demam kuning, jaundice. Alah kan. Tapi itu juga dia baik untuk perempuan yang hormon menggaya untuk kerja awal, kerja lambek, kerja taman apa ya. Bolehlah minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki. Ya. Malam ni kalau boli 1 45, tapi kalau boli 2 90. Baik tak ya sama walau beli 1 45, beli 2 80. Tak bawa duit tak apa, tak ada masalah. Boleh QR Pay, boleh transfer, tak ada masalah. Ustaz balik kan transfer boleh? Boleh. Ditakdirkan sampai rumah hilang ingatan nak macam mana. Dan alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya. Semoga baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali ini dah selesai. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.